Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 mahasiswa saya kasihi sekalian. Okey, so untuk hari ini, minggu lepas kita ada kelas kan sebab kita cuti umum kita benda tahun baru Cina. So, kita akan sambungkan kita punya kelas pada hari ini dalam bab 3 kita iaitu tentang teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okay, so sebelum saya masuk pada perbincangan yang baru, izinkan saya lah untuk kita membincang kembali perbincangan kita yang sebelum itu. So pada 2 minggu lepas, dalam kelas kita yang terakhir saya telah memasuki tentang bab 3 iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, di mana saya telah pun menyentuh berkenaan dengan suhu badan, di mana apa yang itu yang dimasukkan dengan suhu. Okey, apakah jenis-jenis termometer yang ada di pasaran. Okay, dan bagaimanakah untuk mengukur suhu badan menggunakan termometer dengan teknik yang betul. Okay, bergantung kepada jenis termometer. Kita ada termometer klinik, termometer digital, okay, termometer inframerah dan juga termometer rektal. So ada cara-cara penggunaannya dan julat suhu yang normal bagi manusia. Okay. Dan kemudian kita dapat melihat bagaimana untuk menginterpretasikan suhu badan kita. Okay, sebagaimana suhu ni dia boleh jadi normal ataupun dia boleh jadi lebih tinggi daripada normal ataupun lebih rendah daripada normal. Okay, so kalau lebih tinggi, apa dia punya possibility causes dia seperti bersenam, okay, ataupun mungkin jangkitan yang menyebabkan penyakit, ataupun terdedah kepada cuaca panas yang melampau. Okay, kalau macam suhu tu dia drop below yang normal, biasanya sebab apa? Exposure kepada kawasan yang terlalu sejuk. Sebab kita akan cepat kehilangan tenaga haba. Alright. So, kondisi di mana suhu tinggi dipanggil sebagai hyperthermia dan kondisi di mana suhu jatuh ataupun drop below body level kita panggil sebagai hypothermia. Alright. Dan kita pun juga masuk berkenaan dengan kadar denyutan nadi. Okay, apakah itu denyutan nadi? Bagaimana denyutan nadi boleh terhasil dan di manakah tempat-tempat yang kita boleh kesan denyutan nadi seperti di pergelangan tangan, okay, di depan telinga, di leher kita, okey, di pangkal peha kita, okey. Apa lagi dekat dekat kita punya kaki, okey, dekat atas kaki kita tu, dorsal of the foot, okey, kita boleh kesan lah. So ada pelbagai tempat yang kita boleh detect denyutan nadi. So yang paling mudah ialah leher dan juga pergelangan tangan. Ini yang paling common kalau doktor buat examination. Alright. Dan kita pun melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, contoh seperti apa? Aktiviti fizikal, jantina dan juga kadar kesihatan seseorang individu serta umur. Okey, so ini antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, dan kita telah pun membincangkan sedikit kenapa atlet dia mempunyai kadar denyutan nadi yang rendah. Okey. Rendah tu berarti dia normal. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh aktiviti yang telah pun dibuat secara konsisten setiap hari, maka jantung yang sudah pun beradaptasi, okay, dengan keadaan fizikal tersebut menyebabkan apabila atlet ini berada dalam keadaan rehat, kadar denyutan nadinya adalah lebih rendah daripada manusia yang lain. Okay. Kalau macam kita 60 tu macam dah rendah, tapi bagi mereka 60 tu dikira normal. Okay, sebab apa? Sebab jantung mereka dah beradaptasi, sebab mereka selalu melakukan aktiviti senaman ataupun fizikal yang berat-berat. So jantungnya dah biasa kempam darah sangat kuat, so dah biasa berehat. Okey. So bila berlakunya repeated physical activity sedemikian, maka jantungnya akan mula perlahan-perlahan pada keadaan rehat. Okey. So itu untuk perbezaan antara denyutan nadi atlet dengan denyutan nadi macam orang kita yang biasa-biasa ni yang sekadar melakukan aktiviti ringan dan sebagainya. Okey. So, hari ini kita tengok kepada tekanan darah. Okey. So, tekanan darah juga merupakan salah satu parameter untuk mengukur kesihatan badan. Okey. So, kalau kamu biasa ke klinik kan, okey, selain pada denyutan nadi, selain daripada dia cek suhu kamu, dia juga akan mengukur tekanan darah kamu. Okey. So, tahun lepas saya percaya kamu dah pun belajar berkenaan dengan tekanan darah. So, bagaimana tekanan darah ini terhasil? Okey. So, kita buat sedikit flashback. So, tekanan darah ini terhasil daripada hasil degupan jantung, okay, hasil pengecutan dan pengenduran jantung yang menyebabkan wujudnya tekanan darah. Okay, dan kita ada dua jenis tekanan darah, iaitu bacaan yang dipanggil sebagai bacaan sistolik dan juga bacaan diastolik. Okay, so bacaan yang berada di atas itu kan
contoh ambil 120/80. Okey. So yang 120 yang atas itu ialah bacaan bagi sistolik. Okey, bacaan yang direkod ketika ventricle mengecut. Okey, itulah bacaan sistolik. Okey, manakala bacaan yang berada di bawah iaitu palang 80 tadi contoh, okey 120 tu sistolik, palang 80, yang 80 itu ialah bacaan diastolik. Okey, so bacaan diastolik ini dia akan diukur selepas jantung mula mengendur. Okey, so basically sistolik ini dia mengukur tekanan yang dihasilkan oleh jantung secara langsung, dan bacaan diastolik ini dia akan mengukur bacaan ataupun tekanan dalam salur darah ketika mana jantung itu sedang berehat ataupun sedang mengendur. Okey, ini ialah bacaan sistolik dan juga bacaan diastolik yang kamu boleh baca. Okey, dan kamu boleh lihat selepas tekanan darah kamu diukur. Okey. So, tekanan darah kita ni kita akan akan mengukur menggunakan sejenis alat khas yang dipanggil sebagai sphygmomanometer. Okey, sphygmomanometer. Dan sphygmomanometer ini di dalam unit milimeter mercury, mmH besar G. Okey, milimeter mercury. Alright. So, untuk makluman kamu, dia ada dua jenis sphygmomanometer. Yang pertama ialah yang manual, yang kedua ialah yang digital. So, biasa kalau kita pergi klinik, kita lebih tengok kepada penggunaan sphygmomanometer digital. Okey. Tapi untuk pengetahuan kamu, sphygmomanometer yang manual masih lagi diguna pakai untuk mengesahkan bacaan yang digital. Okey. So mungkin kamu pernah lihat dekat klinik ataupun dekat atas meja doktor, selalunya lah doktor yang akan menggunakan sphygmomanometer yang manual seperti ini. Okey. Ni saya pernah guna lah masa saya kat India dulu. Okey. So kita tengok sikit macam mana. Right. Biasanya dalam bekal besi seperti ini. Okey. Ini ialah sphygmomanometer yang manual. Alright. So biasa buat sekejap Okey. So kalau kita tengok kat sini. Alright. So inilah sphygmomanometer yang manual. Okey. Kebiasaannya doktor lah yang akan selalu guna mungkin untuk buat examination dan sebagainya. So dalam ini kita ada cuff. Okey. Inilah dia punya cuff lah. Okay, yang kita akan ikat ataupun kita akan lilit pada lengan seseorang kat sini. Okey. Cuff ni dia ada banyak jenis. Okey, ada yang cuff untuk dewasa, ada cuff untuk kanak-kanak. Okey, so bergantung kepada pesakit, kena pilihlah mana cuff yang bersesuaian. Alright. Kalau orang dewasa, yes, inilah bentuk cuff dewasa. Okey, dia agak besar sikit. Kalau kanak-kanak dia akan lebih kecil sikit. Sebab apa pentingnya untuk kita memilih saiz cuff yang betul? Sebab jika saiz itu terlalu besar, contoh kita ambil untuk kanak-kanak, bila saiz terlalu besar, bacaan tekanan darah dia adalah false positive. Okey, dia terlebih, sedangkan dia normal. Okey, jika cuff yang digunakan adalah lebih kecil daripada saiz lengan dia, okey, kemungkinan dia akan dapat false negative. Okey. So ini ialah cuff dia. Dan cuff ini akan attach dekat dia punya palm ni. Ni palm je lah. So ini palmnya dan ini ialah alat untuk mengawal palm dia. Okay, kita boleh lock dan kita boleh buka. Kalau kita lock, cuff ini akan mula mengembang. Okay. Kalau kamu ada kat sini, kamu nampak dia akan mengembang. Dan dia boleh dibebaskan semula. Okay, angin ni. Alright. So, kita pun tak ada model. Tak apalah, nanti insyaAllah bila kita dah bersemuka, kita akan tengok lah. Alright. So, dari sini pula dia akan connectkan pada satu bacaan. So, dalam ini adalah kita menggunakan mercury. Okey. So masa ni mercury ni dia pada arah kosong lah. Okey. Pada arah kosong. Okey, kita boleh kata managekan balik okey. Dia kepada arah kosong gitu. Okey. Dan bila kita pasang cuff ini pada lengan dan kita lock dan kita pump, dia akan mula naik. Okey. Sampai tahap nanti bila sampai tahap yang tertentu, kita akan lepaskan kat sini secara perlahan-lahan. So untuk menggunakan sphygmomanometer yang manual ini, kebiasaannya doktor dia akan perlukan satu lagi alat tambahan, iaitu stetoskop. Okey, dia akan letak kat lengan ni dan dia akan dengar. Okey, so dia akan mendengar lah bunyi yang dipanggil sebagai bunyi cough. Alright. So dengan bunyi itulah menjadi sebagai panduan untuk doktor mengenal pasti tekanan darahnya menggunakan sphygmomanometer yang manual. Okey. So ini berkenaan dengan sphygmomanometer. Alright. So nanti
bila kamu dah balik semula ke sekolah, kita akan tunjukkanlah macam mana untuk menggunakannya. Okey, ini yang manual lah yang biasa saya gunakan. Okey. Dia yang sekarang biasa common ialah sphygmomanometer yang digital. Okey. Saya ada digital, cuma saya tak bawa kat sini, saya kat rumah saya. Okey. So nanti kita akan tengoklah kemudiannya tentang sphygmomanometer digital. Dia lebih mudah, ambil, kita pasang cuff, kita tekan on sendiri, dia akan auto check. Okey, itu lebih mudah. Alright. Okey, so ini ialah alat untuk mengukur tekanan darah. Okey, dan bacaan tekanan darah ini dia bergantung kepada individu lah. Okey, dia juga ada faktor-faktor fizikal seperti postur badan. Okey, sebab bacaan tekanan darah ini dia boleh berbeza ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring. Okey, dan tangan kiri, tangan kanan pun berbeza. Okey, kalau kita ambil tangan kiri, dan lengan kiri ni dia akan lebih tinggi, bacaannya berbanding dengan lengan kanan. Kenapa? Sebab tangan kiri dekat dengan jantung, so tekanan lebih tinggi. Alright. Dan juga bergantung kepada kadar kesihatan. Okey, so bacaan yang terlalu tinggi kita panggil sebagai hypertension ataupun hypertensi. Okey, penyakit tekanan darah tinggi dipanggil sebagai hypertensi. Okey, bacaan yang rendah sangat di bawah normal kita panggil sebagai hypotension ataupun hypotensi. Alright. So kalau kamu tengok pada buku kamu, muka surat 42, ada disertakan tentang klasifikasi bacaan tekanan darah orang dewasa. Okey, mengikut kategorinya sedemikian. So kita ada yang dipanggil sebagai kategori optimum, di mana tekanan darahnya ada yang sistolik dan juga diastolik. So bergantung kepada tekanan darahnya lah. Okey. So bila kita kata optimum tu yang terbaik. Okey. So yang terbaik tu dikatakan sini berapa? Tekanan sistolik ialah kurang daripada 120 mm/Hg. Okey, manakala untuk tekanan diastolik ialah kurang daripada 80 mm/Hg. Okey, so inilah bacaan yang optimum. Okey, bacaan yang dipanggil sebagai normal, okey, bacaannya antara 120 hingga 129 bagi sistolik dan 80 hingga 84 bagi diastolik. Okey, bacaan yang berisiko. Okey, berisiko untuk mendapat hipertensi. Okey, bacaan sistolik adalah antara 130 hingga 139 dan bacaan bagi tekanan diastolik adalah antara 85 hingga 89. Okey, untuk yang berisiko. Okey, bila kita masuk kepada tekanan darah tinggi, okey, ataupun hipertensi, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama bacaan apabila mencapai 140 hingga 159. Okey, manakala yang bawahnya pula ialah 90 hingga 99. Itu ialah tekanan darah tinggi peringkat 1. Okay, tekanan darah tinggi peringkat 2 pula, bacaan sistolik ialah 160 hingga 179. Manakala bacaan bagi diastolik ialah 100 hingga 109. Okey. Manakala yang last kali, yang paling tinggi, okey, tekanan darah tinggi peringkat ketiga. Okey, di mana tekanan sistoliknya ialah 180 dan ke atas. Okey. Dan manakala tekanan diastolik pun ialah 110 dan ke atas, terlalu tinggi. Okay, so bila terlalu tinggi berarti apa? Ada resistance. Okay, so bila sistolik terlalu tinggi berarti jantung mengecut sangat kuat. Sebab apa dia mengecut sangat kuat? Sebab ada halangan, ada resistance, okay, yang berada di periphery yang disebabkan oleh pengecutan saluran darah, okay, yang menghalang darah sampai ke satu tempat. So jantung terpaksa tekan ataupun terpaksa kecut lebih lagi untuk tolak darah itu pergi ke periphery. Okey, itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, so ini adalah klasifikasi bagi tekanan darah mengikut CPH ataupun CPG oleh yang kita tengok daripada Management of Hypertension 5th edition. Okey, ini yang digunakanlah oleh hospital ataupun doktor-doktor untuk sebagai guidance mereka. Okay, untuk menentukan penyakit tekanan darah tinggi. Okey. So tekanan darah tinggi ni, okay, bagi siapa yang mengalami tekanan darah tinggi ni, biasanya simptomnya tidak berapa jelas. Tapi kebiasaannya mereka yang mengalami tekanan darah tinggi akan mempunyai simptom seperti pening, okay, loya-loya, okay, muntah-muntah, okay, dia cepat penat, dan yang paling teruk ialah dia boleh mengakibatkan stroke. Okay, di mana stroke ni berlaku apabila tekanan darah terlalu tinggi menyebabkan pembuluh darah di otak ni pecah. Okey, menyebabkan berlakunya pendarahan otak. Okey, so bila berlakunya stroke, dia akan pingsan dan kita perlu kejarkan dia ke hospital dengan segera. Lambat, dia akan mungkin sama ada cacat ataupun mati.
Okey, ramai sekali kita tengok kes-kes di mana orang tiba-tiba mati, kes sudden death. Bila kita check, rupanya dia ada stroke. Okey, dia ada high blood pressure, hypertension, menyebabkan dia stroke. Okey, ini adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, antara top 10 penyakit yang menyumbang kepada kematian manusia selain daripada kencing manis. Okey, so sangat penting untuk kita memastikan bahawa tekanan darah kita ni pada tahapnya sama ada optimum ataupun normal. Okey, so kena berhati-hati. Okey, so kena jagalah. Sekiranya dalam ahli keluarga kamu, mak ayah kamu atau atuk nenek kamu ada mengalami penyakit ini, kemungkinan besar kamu juga boleh mewarisi penyakit ini. Okey, tapi jangan risau untuk penyakit seperti hypertension ataupun tekanan darah tinggi ini, ianya boleh dicegah dengan mengubah kita punya lifestyle. Okey, mungkin mengurangkan pengambilan makanan yang bergaram. Okey, kurangkan garam dalam makanan. Okey, kurangkan makanan berlemak, okey, senaman dan sebagainya. Bila kita ubah kita punya lifestyle, insya-Allah penyakit ini dapat dicegah. Alright. So ini berkenaan dengan tekanan darah. Okey, last kali kita tengok kepada BMI. Okey, body mass index ataupun indeks jisim badan. Okey, so BMI ini dia adalah satu ukuran jisim badan yang dibandingkan bersama-sama dengan ketinggian. Di mana BMI ini kita boleh kira dengan rumusnya jisim badan dalam unit kilogram bahagikan dengan ketinggian kita dalam unit meter kuasa 2. Okey. So inilah bagaimana kita nak mengukur kita punya BMI. Okey, ini biasalah bagi orang-orang yang sedang nak berdiet dan sebagainya, okey, ataupun atlet. Okey, kita akan mengukur BMI. Dan BMI pun dia ada kategori dia. Alright. So bagi orang yang mempunyai BMI kurang daripada 18.5, dia diletakkan di bawah kategori kurang jisim badan. Okey, terlalu kurus, too skinny. Okey, inilah bagi orang yang ada BMI kurang daripada 18.5. Okey, kalau dia punya BMI antara 18.5 hingga 24.9, okey, dia mempunyai jisim badan unggul. Okey, yang mantap, okey, yang sangat-sangat baik. Okey, 18.5 hingga 24.9. Okey, jisim badan unggul. Jika antara 25 hingga 29.9 pula, dia panggil sebagai kategori berlebihan jisim badan atau lebih sedikit. Alright. Namun jika 30 dan ke atas BMI-nya, dia dipanggil sebagai kategori obes. Macam saya ni obes lah. Okey, tapi insya-Allah saya pun dalam proses nak mengurangkan berat badan. Okey, doa-doa alami ya Allah. Okey. So ini ialah BMI. Kenapa kita perlu ambil BMI? Okey, kenapa kita perlu ukur BMI? Sebab apa? Sebab selalunya bila kita ambil BMI ini, kita akan dapat menentukan kat mana tahap atau takat kesihatannya, terutama dalam bentuk indeks badan dia. Okey, adakah dia terlalu kurus, okey, ataupun dia dah just nice, ataupun terlalu gemuk. So dengan mengetahui jisim BMI, okey, body mass index seseorang, kita boleh membantu dia untuk mengubah dia punya lifestyle. Okey, mungkin dalam bentuk pemakanan ataupun dia punya nutrisi. Alright. Contoh kita tengok apa? Cara nak menambahkan jisim badan bagi orang yang terlalu kurus. Okey, dia boleh mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang berpandukan kepada piramid makanan. Okey, sekarang ni piramid makanan dah ada yang baru ya. So kamu boleh buka KKM punya Facebook ke ataupun dia punya website. Okey, cuba tengok KKM punya panduan tentang piramid makanan yang terkini. Okey. Makan mengikut waktu yang tetap, ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. Okey, orang yang terlalu kurus kita kena tambah kalori dia. Okey, dan juga makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Dia kena lebihkan makanan berkhasiat dia. Ini bagi orang yang terlalu kurus. Orang yang terlalu gemuk, macam saya obes ni, bagaimana nak menurunkan jisim badan? Okey, first kali kena tetapkan satu sasaran yang realistik. Biasanya macam contoh orang tu 210 kg nak turun sebanyak berapa kilo? Sebanyak 200 kilo dalam masa 3 bulan, tak realistik. Okey, so kena tetapkan satu sasaran yang realistik, yang boleh dicapai. Contohnya 10 kilo dalam masa sebulan. InsyaAllah itu realistik lah bagi orang itu. Tetapkan matlamat yang realistik. Lepas tu pantau dan rekod jisim badannya secara berkala. Paling kurang pun seminggu sekali. Dan makan makanan secara sederhana, berdasarkan kepada piramid makanan. Right?
Lepas tu kita tengok apa? Buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan dia. Okay, kena ubahlah cara penyediaan makanan dia. Mungkin kurangkan lemak, kurangkan garam, kurangkan gula dan sebagainya. Okay? Kurangkan ataupun elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Contoh apa? Macam air manis, air karbonat dan sebagainya kena elakkan lah. Okay? Lakukan senaman sederhana, okay, seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. Dan dapatkan sokongan. Sebagai orang yang macam saya ni nak menguruskan badan ni, saya perlu pakai supportive, okay, support group, okay, ada orang yang sokong saya. Ini memerlukan perubahan yang besar dalam hidup seseorang. So kalau tak ada support memang agak susah. Okay, so inilah antara pentingnya kenapa kita perlu faham tentang BMI. Okay, so bila kita punya BMI terlalu tinggi, risiko penyakit pun tinggi. Okay, risiko untuk dapatkan penyakit apa? Masalah kardiovaskular, jantung. Okay, risiko untuk dapatkan high kolesterol, okay, diabetes, kencing manis. Okay, apa lagi? Komplikasi sendi dan tulang, okay, arthritis dan sebagainya. Okay, ini bagi orang yang berlebihan BMI. Bagi orang yang kurang BMI, yang terlalu kurus, okay, juga boleh menyebabkan masalah seperti apa? Kemandulan. Okay, boleh menyebabkan masalah seperti apa? Jantungnya lemah. Okay, lepas tu penurunan badan terhadap daya tahan melawan penyakit, so mudah mendapat jangkitan, keletihan, okay, anemia ataupun kurang darah dan kemurungan. Okay, so kena faham tentang konsep BMI. Okay, interpretasi yang betul dan bagaimana kita nak manage pun dengan cara yang betul. Okay, so ini sahaja untuk topik bab 3 tentang teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okay, insyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada bab yang keempat, iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.